Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pelajar baru yang mendaftar ke Kolej Vocational MUA untuk sesi 2021. Anda adalah sekumpulan kecil dan terpilih dari ribuan orang yang mengimpikan tempat untuk menjadi pelajar Kolej Vocational MUA. Anda memilih dan dipilih untuk berada di Kolej Vocational MUA kerana anda tahu kelebihan berada di sini. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada anda semua. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita sedang menghadapi era industri 4.0. Sumber tenaga kerja yang semakin dicari majikan pada hari ini adalah daripada graduan yang mempunyai kemahiran dan bukan sekadar hanya cemerlang di atas kertas sahaja. Masih ramai di antara kita yang tidak menyedari bahawa bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocasional TVET menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dengan gaji yang agak lumayan. Menurut kajian, berdasarkan pengesanan graduan TVET Malaysia, permintaan majikan untuk graduan TVET adalah lebih tinggi, iaitu 98% berbanding graduan universiti hanya sebanyak 60%. Tambahan lagi, lulusan kolej vocational juga mempunyai peluang yang sangat cerah untuk melanjutkan pengajian di universiti terpilih, dan program kolej vocational pula telah mula mendapat pengiktirafan NQA. Sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun, graduan TVET mempunyai peluang yang menguntungkan kerana negara memerlukan ramai tenaga mahir dalam bidang industri. Kebanyakan institusi TVET termasuk kolej vocational menawarkan kemahiran yang sememangnya menjadi rebutan banyak syarikat pada hari ini. Kemahiran-kemahiran ini bukan sahaja memudahkan anda untuk mendapatkan pekerjaan, malah ia dapat membuka peluang kepada diri anda sendiri untuk mencipta peluang pekerjaan baru dengan kemahiran yang sedia ada. Graduan kolej vocational juga berpeluang untuk menjadi usahawan dengan kemahiran tambahan yang sedia ada. Bukan itu saja, pada semester akhir, pelajar akan mengikuti latihan industri yang mendedahkan mereka dengan situasi sebenar alam pekerjaan. Dengan berbekalkan kemahiran dan praktikal yang lengkap, sudah tentu pelajar-pelajar kolej vocational akan lebih yakin dan mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Oleh itu, saya berharap pelajar-pelajar yang memilih dan dipilih untuk berada di sini dapat memanfaatkan masa dan ilmu yang diberikan untuk menjadi pelajar-pelajar yang kreatif dan inovatif, serta sentiasa berkomitmen tinggi dalam bidang yang diceburi. Pada tahun 2020, negara dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19 sehingga Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan sebagai pandemik. Seluruh dunia terjejas dengan wabak ini. Ramai yang dibuang kerja, hilang punca pendapatan, dikurangkan gaji dan sebagainya. Pihak Kolej Vocational MUA prihatin dengan keadaan yang berlaku. Maka kami di Kolej Vocational MUA telah meminimumkan bayaran yang perlu dibayar bagi meringankan beban ibu bapa. Diharap ibu bapa tidak khawatir mengenai pembayaran yang perlu disediakan untuk masuk ke Kolej Vocational MUA. Kami di pihak Kolej Vocational cuma mengharapkan ibu bapa terus memberi sokongan dan galakan kepada pelajar serta bergerak aktif bersama Persatuan Ibu Bapa dan Guru, iaitu PIBG. Sebarang penganjuran aktiviti oleh PIBG, terutama mesyuarat, tidak boleh dianggap remeh kerana ia adalah masa paling sesuai untuk mengetahui dengan lebih mendalam mengenai prestasi akademik dan kurikulum anak di kolej. Ibu bapa juga boleh mendapatkan maklumat yang betul dan tepat, terutama mengenai usaha pihak sekolah ataupun pihak kolej mendidik anak-anak.
Ibu bapa harus menjadikan PIBG sebagai tempat paling penting dan sesuai untuk berinteraksi dengan warga kolej dan pendidik dalam satu platform rasmi. Bantulah juga PIBG dalam bentuk sumbangan, wang ringgit, idea dan tenaga agar sumbangan ibu bapa kepada kolej vokasional MUA ini memberi manfaat kepada anak-anak di kolej. Akhir kata daripada saya, bagi pelajar-pelajar baru kolej vokasional MUA, setinggi-tinggi tahniah. Selamat menuntut ilmu dan berikanlah yang terbaik dalam menuntut ilmu di sini. Selamat datang dan terima kasih kerana memilih kolej vokasional MUA, dan saya doakan keberkatan Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua anak-anak pelajar Kolej Vokasional MUA yang baru saja mendaftarkan diri pada sesi ini. Dan saya bagi pihak YDP, PIBG Kolej Vokasional serta seluruh warga Kolej Vokasional mengucapkan selamat datang dan tahniah di atas kemasukan anak-anak pelajar di Kolej Vokasional MUA, yang mana merupakan salah satu kolej vokasional yang keseluruhannya 87 buah di seluruh Malaysia. Dan Alhamdulillah, berkat dan inayahnya dapat kita berjumpa untuk buat pertama kalinya di Persada Kolej Vokasional MUA ini. Dan anak-anak pelajar sekalian, meskipun sekarang ini masih lagi berlaku pandemik COVID-19 di seluruh negara, kita rasa bersyukur sangat-sangat kepada Allah SWT kerana diberikan peluang untuk anda semua mendaftar di Kolej Vokasional MUA ini, yang merupakan salah satu kolej yang berprestij khususnya di negeri Johor dan di Malaysia amnya. Dan bagi pihak PIBG, kami amat mengalu-alukan kehadiran anda semua. Lebih-lebih lagi, anda merupakan insan yang terpilih di kalangan ramai pelajar di luar sana untuk menjadi warga Kolej Vokasional MUA dan untuk menjadi bakal ataupun untuk menjadi para jurutera. Dan kita sedia maklum bahawa Kolej Vokasional ini penubuhannya adalah untuk meningkatkan ataupun untuk memberikan para kemahiran kepada para pelajar lepasan Tingkatan 3 dan juga lepasan SPM. Dan untuk makluman anda semua, seperti mana kita sedia maklum bahawa PIBG ini merupakan salah satu platform, di mana sahaja sekolah kerajaan diwujudkan PIBG di bawah Akta Pendidikan 1961, yang memperuntukkan PIBG merupakan salah satu entiti utama dalam sekolah bagi membantu pengurusan sekolah, khususnya dalam menjaga hal-hal kebajikan para pelajar. Dan di Kolej Vokasional MUA ini, PIBG merupakan salah satu wahana dan wadah untuk bertukar fikiran. Jadi PIBG ini penting, yang mana kita sedia maklum bahawa kebanyakan di sekolah, kita sedia maklum bahawa banyak masalah yang mungkin akan timbul di masa-masa akan datang. Dan di sinilah peranan PIBG untuk menjadikan sebagai satu moderator di antara pihak pengurusan sekolah dan juga pihak ibu bapa. Dan PIBG Vokasional MUA ini kita menekankan 3 konsep. Yang pertama sekali itu adalah untuk membina kesatuan. Kita membina kesatuan di antara ibu bapa dan juga pihak kolej untuk meningkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak kolej dan juga komuniti setempat. Dan ini untuk membina ataupun melahirkan pelajar yang cemerlang
seperti mana aspirasi sekolah dan juga negara. Dan suka diingatkan bahawa anda semua merupakan bakal jurutera negara. Anda semua adalah diharapkan pada satu ketika nanti untuk menyumbangkan pembangunan negara. Maka dengan itulah semangat ataupun bakat anda dikilap di sekolah ini. Dan sukalah saya menyatakan bahawa apabila anda masuk ke College Vocational ini bukanlah bermakna anda tidak seperti pelajar-pelajar akademik yang lain. Kadang-kadang kita di luar sana memberikan satu persepsi yang agak nakal kepada pelajar College Vocational. Hatta ibu bapa sekalipun meletakkan College Vocational ini merupakan satu second class education. Dan sukalah saya nyatakan di sini, persepsi tersebut merupakan satu persepsi yang agak nakal dan salah. Kerana pelajar vocational, anda semua mempunyai kebolehan yang tersendiri. Anda semua yang ada di hadapan saya ini merupakan pelajar yang mempunyai kelainan upaya khususnya dalam bidang kemahiran. Anda merupakan penyumbang kepada pembangunan negara. Dan justru itu anda tidak seharusnya untuk merasakan rendah diri, dan tidak seharusnya merasakan bahawa anda tidak seperti pelajar akademik yang lain. Setiap pelajar mempunyai peranan masing-masing. Jadi apabila anda dipilih masuk ke College Vocational ini, anda seharusnya berbangga kerana anda merupakan pelajar yang terpilih. Dan saya difahamkan dalam permohonan, ratusan permohonan, hanya sekitar 160 saja yang terpilih untuk sesi ini. Dan seharusnya dengan angka itu anda perlu berbangga. Dan teras yang kedua adalah membina kesefahaman, iaitu membina kesefahaman di antara tugas dan tanggungjawab antara ibu bapa dan juga para pensyarah. Dan antara komitmen ibu bapa dalam PIBG ini perlulah menyumbang kepada bayaran yuran yang penting sekali. Jadi maknanya selepas saja pendaftaran ini, komitmen ibu bapa perlu bayar yuran sebanyak RM70 untuk PIBG. Dan ada lain-lain bayaran lagi nanti yang akan dinyatakan oleh para pensyarah. Dan sekali lagi saya bagi pihak PIBG mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih khususnya kepada ibu bapa yang memberi kepercayaan untuk membina reputasi anda semua di College Vocational ini. Dan insya-Allah saya yakin dan saya percaya bahawa College Vocational MUA mampu untuk membina insan seperti mana yang telah diharapkan oleh negara kita untuk membangunkan negara di masa akan datang. Untuk itu, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Pertama kali saya Muhammad Safi bin Umar selaku Timbalan Pengarah Akademik College Vocational MUA ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar yang telah mendapat tawaran untuk meneruskan pembelajaran dalam bidang teknikal dan vocational ataupun lebih dikenali dengan pendidikan TVET di College Vocational MUA. Sekalung penghargaan dan terima kasih juga kepada semua ibu bapa dan penjaga yang memilih KB MUA sebagai pilihan utama anak-anak untuk meneruskan pengajian. Laluan di College Vocational ini saya anggap laluan kedua bagi anak tuan-tuan perempuan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dalam kerjaya. Laluan lazimnya sebagaimana kita tahu melalui SPM, SDPM dan diploma akademik berlaku di IPTA yang memerlukan pencapaian yang baik dan cemerlang dalam akademik di luar sana. Kita sebagai ibu bapa ataupun penjaga mesti tahu dan mengambil tahu pencapaian anak-anak kita. Kita harus sedar jika pencapaian akademik anak-anak tidak begitu baik, bukanlah bermaksud anak-anak kita tidak bijak keseluruhannya. Saya percaya anak-anak kita
tidak dapat pencapaian yang baik dalam akademik, tetapi jika diberi peluang dalam bidang vocational, mereka ini dilihat boleh mencapai keputusan yang lebih baik dari pelajar di luar sana. Malah pelajar kita juga lebih kreatif dalam menghasilkan sesuatu produk. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak pelajar yang dikasihi, kita lihat bagaimana perjalanan pengajian di Kolej Vocational MUA. Untuk makluman, pada asasnya Kolej Vocational MUA menyediakan sejumlah 10 program yang terdiri daripada 7 program teknologi, 2 program dalam bidang hospitality iaitu kosmetologi dan seni kulinari, serta 1 program dalam bidang seni reka iaitu program seni reka fashion. Tetapi bagi pengambilan tahun 2021 ini, Kolej Vocational MUA menawarkan 6 program dalam bidang teknologi serta 3 program dalam bidang hospitality. Dan 8 program yang mengambil pengambilan penuh iaitu seramai 30 pelajar setiap program, dan 1 program hanya mengambil separuh iaitu 16 orang bagi program kosmetologi, serta 1 program teknologi iaitu program teknologi pembinaan industri tiada pengambilan bagi tahun ini. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan, dalam memenuhi pengiktirafan MQA MBOT, 4 daripada program teknologi iaitu program teknologi elektronik, teknologi pemesinan teknologi penyejukan dan penyamanan udara, teknologi kimpalan dan teknologi pembinaan, serta 3 program di bawah hospitality dan seni reka iaitu seni reka fashion, kosmetologi dan seni kulinari telah mendapat pengiktirafan penuh dari MQA dan MBOT. Untuk itu, bagi tujuan melanjutkan pelajaran bagi pelajar yang layak untuk peringkat seterusnya, tiada masalah. Cuma harus diingatkan kepada semua ibu bapa dan penjaga untuk sentiasa mengingatkan anak-anak pelajar supaya memberi tumpuan sewajarnya tentang pelajaran demi masa hadapan mereka. Tuan-tuan puan-puan serta anak pelajar yang dikasihi, tempoh pengajian anak tuan-puan akan berada di kolej ini terdapat peringkat. Pertama, peringkat sijil vocational Malaysia, itu peringkat sijil selama 2 tahun. Tahun pertama sijil vocational Malaysia atau dikenali dengan singkatannya SVM selama 1 tahun terdiri dari semester pertama dan semester kedua. Tahun kedua SVM juga selama 1 tahun terdiri dari semester 3 dan semester 4, juga dikenali sebagai semester akhir bagi peringkat SBM. Bagi setiap semester peringkat SBM ini, pelajar akan mengikuti selama 17 minggu PDPC, iaitu minggu pertama hingga minggu ke-8, diikuti 1 minggu cuti pertengahan semester dan seterusnya minggu 9 hingga minggu ke-17. Pelajar akan menduduki peperiksaan akhir setiap ujung semester iaitu pada minggu 18 dan minggu 19. Pelajar juga akan boleh bercuti semester selepas selesai menunggu PA setiap semester. Selain daripada PDPC dalam kelas, pelajar juga akan mengikuti aktiviti co-curriculum, menyertai pertandingan KV Skill dari peringkat kolej sehingga ke World Skill peringkat dunia, kejohanan sukan antara KV, menyertai pertandingan inovasi pelbagai peringkat dan sebagainya. Perkara penting di sini ialah bagi pelajar-pelajar jaga disiplin pengajian, terutama kehadiran ke kuliah. Berkaitan pembelajaran, sepanjang mengikuti kuliah selama 17 minggu, pelajar diberi tugasan bagi melaksanakan pentaksiran berterusan PB dan melaksanakan penilaian akhir PA mulai minggu 18 hingga 19. Selama melaksanakan PB, terdapat wajaran markah yang akan dicampur dengan markah PA untuk menentukan kedudukan lulus atau gagal bagi suatu mata pelajaran yang diambil. Dan pelajar yang gagal dalam mata pelajaran umum seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, pendidikan Islam atau moral akan diberi peluang sekali sahaja untuk mengulang. Manakala bagi mata pelajaran vocational, jika pelajar gagal, tiada ulangan peperiksaan dan pelajar dianggap gagal di peringkat SBM, maka tidak layak untuk meneruskan ke peringkat diploma.
taklimat lanjut akan diberikan kepada anak tuan-tuan perempuan dalam sesi orientasi kelab. Dan peringkat kedua ialah peringkat DVM, Diploma Vocational Malaysia, selama 2 tahun 6 bulan. Dan bagi peringkat ini juga akan diberi taklimat kepada anak-anak tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perempuan serta anak pelajar yang dikasihi, untuk makluman dan peringatan dan tindakan semua, sebagaimana lazim setiap pelajar baru di tempat baru, ada yang cepat dan ada yang lambat untuk menyesuaikan diri persekitaran baru. Masalah di sekolah lama masih terbawa-bawa di tempat baru. Ini adalah kolej, bukan sekolah, walaupun bangunan yang diduduki dalam adalah bekas bangunan sekolah. Peraturan sekolah dan kolej adalah berbeza. Cuti sekolah dan cuti kolej adalah berbeza. Cuti walaupun pihak Kementerian Pendidikan Malaysia cuba untuk selaraskan antara sekolah dan kolej. Jadi saya menaruh harapan kepada tuan-tuan perempuan. Pertama, berikan masa, galakkan, sokongan untuk anak-anak tuan-tuan perempuan berdikari semasa berada di kolej. Yang keduanya, saya mohon tuan-tuan perempuan faham perjalanan kolej, kerana dari pengalaman kami sebagai contoh, ada segelintir kecil ibu bapa atau penjaga di luar sana yang mengeluarkan kata-kata, apalah kolej ni, peraturannya tak sama sekolah lain. Ini bagi saya mungkin pengalaman pertama anak dapat masuk ke kolej, di mana pada umur begini, kalau kita bandingkan dengan pelajar di luar sana, pelajar ni sepatutnya berada di sekolah. Jadi sudah tentulah peraturan kolej dan peraturan sekolah adalah berbeza. Berikutnya, saya mohon kerjasama tuan-tuan perempuan. Jika anak tuan-tuan perempuan ada masalah berkaitan pengajian, mohon rujuk kepada pihak kolej atau PIBG atau kepada saya atau kepada Timbalan Pengarah Sokongan Akademik atau kaunselor atau mana-mana pensyarah yang dirasakan selesa bagi pelajar tersebut berurusan. Berikutnya, pertukaran sekolah daripada kolej ke sekolah asal tidak dibenarkan dalam tempoh 1 bulan selepas pendaftaran. Dan pertukaran ini diuruskan oleh pihak BPLTB, Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kalau baru daftar hari ini, minggu depan nak balik, minta maaf lah. Jadi kena tunggu paling tidak 1 bulan. Dan tolong ingatkan anak jagaan tuan-puan mematuhi peraturan kolej serta SOP yang ditetapkan bagi mengelakkan penularan COVID-19. Tuan-tuan perempuan serta anak pelajar yang dikasihi sekalian, untuk makluman, keseluruhannya KB MUA merupakan satu kolej yang sentiasa menerima permintaan yang hampir penuh saban tahun. Kemudian asrama yang boleh menampung sehingga kurang lebih 400 pelajar pada satu masa. Selain itu, kemudahan perpustakaan, dewan makan, ruang belajar serta bengkel yang lengkap dengan keperluan pembelajaran dan pengajaran membantu pelajar untuk belajar yang lebih selesa. Tenaga pengajar juga terdiri daripada pensyarah yang berkemahiran, berpengetahuan, bertanggungjawab dalam menghasilkan kerja dalam bidang yang dipilih, sudah pasti mampu meyakinkan pelajar untuk mencipta visi dan misi hidup di kolej ini. Untuk pengetahuan semua, setelah pelajar tamat mengikuti 4 semester atau 2 tahun dan lulus dengan syarat yang dikendaki, kehadiran penuh dan kompeten untuk semua subjek, pelajar layak meneruskan pengajian sehingga ke peringkat diploma selama 2 tahun 6 bulan, termasuk mengikuti latihan industri bagi mendapatkan pengalaman dan pendedahan kepada kerja sebenar di lapangan. KB MUA juga bukan sahaja melahirkan usahawan, malah ada pelajar yang telah pun menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di universiti. Matlamat 70% kemenjadian pelajar dalam keboleh pasaran telah lama dibuktikan setelah 6 bulan pelajar menamatkan pengajian di kolej. Dan juga matlamat 20% sasaran untuk bekerja sendiri, KB MUA juga telah berjaya melahirkan usahawan-usahawan muda. Jadi di mana ada usaha, di situ ada kejayaan. Sekali lagi saya mewakili warga Kolej Vocational MUA mengucapkan selamat datang. Terima kasih.
tadi, Timbalan Pengarah Sekolah Akademik Vocational Muar merangkap HEM. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan ucapan tahniah atas penawaran anak-anak didik ke Kolej Vocational Muar dalam program-program yang ditawarkan di PB Muar. Jadi untuk pengetahuan semua anak didik, perbezaan pembelajaran di Kolej Vocational Muar dengan sekolah harian adalah amat berbeza. Pertamanya dari segi subjek pembelajaran yang berbeza, di mana anda maklum anda ditawarkan dalam sijil Vocational Malaysia, di mana subjek-subjek pembelajaran peperiksaan tertentu berbeza dengan sekolah harian biasa. Selain itu, tempoh pembelajaran pun mengalami perbezaan yang ketara. Manakala sekolah biasa yang menghadapi SPM, tempoh pelajaran adalah selama 2 tahun, tapi tempoh pembelajaran di Kolej Vocational Muar adalah ikut semester, itu hampir 4 bulan bagi satu semester. Selain daripada itu, terdapat perbezaan dari segi pemakaian, di mana telah ditetapkan oleh bahagian PLTV dan juga kementerian bahawa pemakaian di Kolej Vocational Muar adalah berbeza dengan sekolah harian, di mana kita disarankan untuk memakai baju kolej yang seragam di seluruh Malaysia, iaitu baju yang berwarna orange. Dan selain daripada itu juga, masa pembelajaran pun berbeza, di mana di Kolej Vocational Muar kita bermula daripada pukul 8 hingga pukul 5 petang, di mana di sini diterapkan pembahagian subjek akademik dan juga subjek amali. Dan subjek amali membutuhkan masa tempoh yang panjang untuk menghabiskan satu tempoh pembelajaran itu. Dan selain daripada itu, saya ingin menerapkan tentang disiplin yang kita amalkan di Kolej Vocational Muar, di mana seperti biasa pelajar hendaklah mengikut peraturan disiplin yang dikeluarkan dengan pemakaian yang emas, kasut warna hitam, token warna hitam, rambut baju pendek seperti yang telah ditetapkan oleh KPM. Saya sarankan pelajar yang belajar di Kolej Vocational Muar mematuhi SOP COVID-19 yang disarankan oleh MKN, KPM, KKM, JPN, PPD dan juga Kolej Vocational Muar. Pastikan anda mengamalkan SOP yang dikeluarkan, iaitu amalkan 3W, iaitu wash, kerap cuci tangan dengan sabun, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, dan pakai pelitup muka, dan juga amalkan jangan bersalaman atau bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin, dan lakukan disinfeksi, dan amalkan rawatan jika bergejala. Dan anda sarankan jika terdapat tanda-tanda suhu melebihi 37.5 supaya tidak mendaftar pada hari yang berkenaan, dan boleh daftar ketika dah sihat, dan sebelum itu maklumkan pada pihak kami mengatakan bahawa anda tidak sihat dan akan daftar pada hari yang lain. Itu dibenarkan. Dan seterusnya, elakkan 3C, iaitu berada di tempat yang sesak, elakkan berada di tempat yang sempit dan tertutup, dan elakkan sembang dekat dengan individu yang lain. Dan saya harap
anda amalkanlah 3W ini dan elakkan 3C ini ketika berada pada masa pendaftaran nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail bin Mustafa, Ketua Jaminan Kualiti bagi Kolej Vocational Muar. Okey, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam program yang begitu bermakna dan bermanfaat pada hari ini. Seluruh warga kerja Kolej Vocational Muar dan juga saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas kepada semua pelajar baru SBM yang telah diterima masuk ke Kolej Vocational Muar. Selamat datang ke Kolej Vocational Muar. Dan sekaligus menjadi warga Kolej Vocational Muar untuk tempoh 4 tahun akan datang. InsyaAllah, diharapkan pelajar yang diterima masuk ke sini akan berjaya bukan sahaja dari segi kemahiran dan akademik, tetapi cemerlang juga dari segi sahsiah diri. Pada hari ini, saya telah ditugaskan untuk memberi taklimat tentang sistem yang diamalkan di Kolej Vocational. Sehingga hari ini masih lagi ramai masyarakat yang sering mempersoalkan adakah Kolej Vocational ini bagus atau tidak. Malah ada segelintir masyarakat yang mengatakan khusus di Kolej Vocational ini hanya untuk pelajar yang mana nak belajar atau kurang pandai dari segi akademik. Tetapi sebenarnya mereka silap, sebab ada banyak perkara yang mereka terlepas pandang mengenai Kolej Vocational ini. Apa itu Kolej Vocational? Kolej Vocational dulunya dikenali sebagai sekolah menengah vocational yang telah bertukar kepada sekolah menengah teknik, kembali kepada sekolah menengah vocational dan akhirnya terkini sebagai Kolej Vocational adalah selaras dengan usaha-usaha kerajaan untuk melahirkan modal insan yang lebih berkemahiran dan seterusnya menjadikan negara ini sebuah negara yang maju. Pelajar sekalian, seperti yang kita sedia maklum, Kolej Vocational ini menawarkan sistem pembelajaran yang terdiri dari beberapa komponen teori dan kemahiran yang seimbang demi melahirkan bakal tenaga kerja yang kompeten dan berkemahiran tinggi bagi mendempani revolusi industri 4.0. Sistem Kolej Vocational adalah berbeza dengan sistem sekolah aliran biasa. Pembelajaran di Kolej Vocational adalah mengikut semester seperti di pusat-pusat pengajian tinggi, di mana sebagai pelajar mempunyai 17 minggu pengajian termasuk 2 minggu bagi persahan akhir atau final exam. Terdapat 2 jenis pentaksiran bagi teori dan amali, iaitu pentaksiran berterusan dan pentaksiran akhir PA. Untuk makluman, Kolej Vocational ni merukumi 2 peringkat. Okey, peringkat pertama sebagai pelajar pra, dikenali pra di Kolej Vocational Muar ni, atau SBM, Sijil Vocational Malaysia, pada 2 tahun. Setelah selesai 2 tahun, pelajar-pelajar yang layak akan ditawarkan ke peringkat diploma di kolej yang sama, iaitu Kolej Vocational Muar lah. Jadinya, pada peringkat SBM ni, cukup syarat, adalah syarat-syarat tertentu untuk dia melayakkan diri untuk mengambil diploma di kolej yang sama. Untuk mengambil pengajian diploma pula, 2 tahun atau 6 bulan atau 5 bulan ikut program masing-masing. 6 bulan atau 5 bulan itu adalah on the job training atau kita panggil latihan industri untuk melayakkan untuk dianugerahkan diploma ikut program tentu. Kalau program teknologi lah. Kalau program seni kulinari, program seni kulinari lah. Okey, untuk SBM, untuk pelajar-pelajar yang baru masuk ke Kolej Vocational Muar ni untuk tahun 2021 ni, pelajar-pelajar akan belajar secara ikut sistem semester. Satu semester berjalan selama 17 minggu dan 2 minggu atau 3 minggu untuk peperiksaan akhir. Untuk 4 semester, pelajar-pelajar akan disetarakan sijil vocational Malaysia tu seperti sijil pelajaran Malaysia di luar. Okey, kalau cukup syarat, pelajar akan sambung ke peringkat diploma. Kalau tidak cukup syarat,
sebelum pelajar-pelajar berakhirnya pada peringkat SBM tu tahun kedua semester 4, pelajar-pelajar akan memiliki peperiksaan akhir untuk sijil kemahiran Malaysia. Kalau semua berjalan lancar, lulus dan semua markah-markah yang sepatutnya dapat, pelajar-pelajar akan dianugerahkan sijil kemahiran Malaysia. Tetapi cuma pelajar-pelajar tidak layak ke pengajian diploma. Bagi pelajar-pelajar yang layak, cukup syarat untuk peringkat pengajian diploma, pelajar-pelajar masih menerima sijil kemahiran Malaysia, sijil vocational Malaysia, dan apabila tamat dianugerahkan gelar diploma. Pelajar-pelajar semua akan keluar dengan 3 sijil sepatutnya. Okey, kenapa kita perlu buat peralihan daripada sekolah vocational MUA kepada kolej vocational MUA? Ialah selaras dengan hasrat kerajaan menjadikan negara ini, negara Malaysia, sebuah negara yang maju. Salah satu ciri negara-negara maju ialah mempunyai rakyatnya yang mempunyai kemahiran dan mempunyai kelayakan atau bersijil dengan kemahiran itu. Jadi dengan kata lain, kolej vocational MUA ini diwujudkan untuk mengakademikkan kemahiran itu dengan bentuk sijil. Jadi pelajar-pelajar yang menyambung pelajaran ke vocational kolej vocational sebenarnya mempunyai pelajar-pelajar yang boleh dikatakan bertuah, kerana pembelajarannya yuran yang lebih rendah daripada IPT yang lain. Kalau kita bandingkan mana-mana IPT mempunyai yuran semester ke apa, tapi di kolej vocational MUA hanya bayar untuk penggunaan diri sendiri tanpa yuran sebenarnya. Okey, pelajar sekalian, apabila kita melangkah sesuatu kehidupan baru dalam kehidupan kita ni, kita kena perlu pegang. Jangan ada dalam wujud dalam hati rasa menyesal kita masuk suatu tempat atau kita buat sesuatu. Tak ada dalam istilah, dalam pegangan orang Islam, menyesal apa yang telah berlaku pada diri kita. Jadinya kalau kata pelajar semua telah masuk ke kolej vocational MUA, teruskan perjalanan sebagai pelajar vocational MUA. Ramai yang telah berjaya sebagai bekas pelajar vocational MUA. Malah ada yang telah beranak pinak, bawa anak-anak dia duduk masuk sekolah ini untuk jadikan sebagaimana dia pernah belajar di kolej vocational MUA. Mana-mana kolej vocational pun akan melahirkan pelajar-pelajar yang sepatutnya berlaku, seperti melahirkan insan yang cemerlang dari segi kemahiran atau sasiah. Itu yang sepatutnya apabila kita belajar di sesuatu institusi. Okey, mana-mana tempat kita belajar sama, cumanya kita belajar di sini kita akan dapat lebih kepada kemahiran. Macam mana kita belajar di KB ini, kita akan lebih masa kita berada di bengkel daripada kita belajar di kelas akademik. Okey, jadi maksudnya teruskan apa yang kita belajar. Sebab kalau kita sambung belajar SBM di sekolah akademik, mungkin kita tak boleh bawa mata pelajaran yang berat-berat di sekolah akademik dan kerja yang banyak pengiraan dan sama. Kat sini pun ada, tapi taklah seberat di sekolah akademik. Yang lebihnya dia buat kemahiran di bengkel. Jadi dengan kata lain, saya mengucapkan selamat datang, selamat menempuh kehidupan baru di tempat baru. Okey, jangan putus asa. Di sini ramai pensyarah atau guru-guru yang sanggup menolong apabila pelajar-pelajar semua menghadapi masalah. Datang kepada kami, bincang apa yang boleh kami bantu. InsyaAllah kami akan bantu, sebab kami menganggap semua pelajar adalah anak-anak didik kami. Bila kami menganggap anak-anak didik kami seumpama pelajar-pelajar adalah anak-anak kami. Dengan kata lain, selamat datang ke kolej vocational MUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Rosdi bin Karim, Ketua Warden Kolej Kediaman Kolej Vocational MUA, merupakan Ketua Unit Pengurusan Asrama. Jadi di sini saya terlebih dahulu mengucapkan tahniah kepada mereka-mereka yang telah dipilih untuk menjadi penghuni asrama ataupun penghuni di kolej kediaman saya. Okey, ada beberapa perkara yang perlu saya terangkan sedikit tentang asrama.
di waktu hari kejadian. Okay, yang pertama, telah dimaklumkan oleh pihak atasan, pendaftaran kali ini adalah pendaftaran norma yang baru. Okay, untuk julung kalinya berlaku. Jadi tadi dalam mesyuarat tu diberi arahan yang hanya melibatkan pelajar sahaja tanpa ibu, bapa ataupun penjaga semasa pendaftaran. Jadi selepas pelajar mendaftar khusus, mereka-mereka yang ditawarkan asrama akan terus mendaftar asrama, iaitu di Dewan Terbuka. Okay, di Dewan Terbuka apa yang berlaku di situ adalah pelajar akan membayar bayaran untuk bayaran makan mengikut 1 sem ataupun 1 bulan, mengikut kemampuan parent lah. Mana kalau gaji bawah RM5,000, pembayaran yang dikenakan satu hari RM1. Manakala gaji yang melebihi RM5,000 ke atas, pembayarannya adalah RM3 satu hari. Okey. Jadi di borang maklumat telah tertulis berapa jumlah bayaran untuk dibayar 1 bulan ataupun 1 semester, iaitu 6 bulan. Okey, selepas pelajar membuat pendaftaran di Dewan Terbuka, pelajar akan dibekalkan fail dan nombor bilik ataupun dorm. Okey, setelah mendapat fail, dalam fail ini terdapat nanti ada beberapa kad yang akan diberikan, iaitu kad keluar masuk asrama, itu balik kampung ataupun outing di sekitar college, kad disiplin asrama. Okay, kad disiplin asrama, dan 2 kad untuk parent pegang untuk mengambil anak nanti waktu boleh dibenarkan balik kampung ataupun waktu dibenarkan melawat, perlu membawa 2 kad ini. Okay, jadi semasa hari kejadian tu nanti, selepas pendaftaran, pelajar dah mendapat file, dah tahu dorm, pelajar akan dihantar oleh parent dengan kereta daripada tempat parking di Padang terus ke asrama Putra, dan di situ parent hanya drop pelajar dan barang-barang. Parent tak perlu turun pun daripada kereta. Okay, ini arahan daripada kementerian. Dan barang-barang tersebut sebelum dibawa, pelajar bawa ke dorm akan disanitize dulu oleh warden kat sini. Kemudian baru boleh pelajar tu naik ke dorm. Okey, yang parent terus bergerak keluar meninggalkan pelajar. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa di luar sana, kalau di norma-norma yang sebelum ni, asrama kita mengamalkan sistem balik kampung 2 minggu sekali, outing seminggu sekali. Tapi sebabkan norma yang baru ni, kita tertaluk pada arahan kementerian, tiada outing, tiada balik kampung sehingga diberitahu. Okay, jadi saya minta kerjasama kat sini daripada parent supaya mematuhi kehendak ataupun arahan yang diberikan oleh kementerian. Jadi tak perlulah nanti bawa hantar anak 2-3 hari dah datang melawat tengok anak, bawa hantar anak seminggu dah kumpul nak tengok anak apa semua. Jadi saya minta kerjasama kat sini sebab ni kita adalah norma yang baru, jadi kita kena ikutkan peraturan tersebut. Handphone tidak dibenarkan untuk pelajar bawa. Jadi mak bapak boleh bawa handphone anak tu bawa balik rumah lah. Jadi saya tak membenarkan, pihak pengusaha asrama tak membenarkan untuk sem akan datang pelajar-pelajar pra membawa handphone ke asrama, sebab berlaku sekarang ni gejala yang kurang sihat, pelajar tak tidur malam sehingga pukul 3-4 pagi. Jadi dalam kelas nanti dia akan tidur. Bila saya dan warden lain siasat, didapati pelajar ni membuang masa dengan bermain game sama mereka. Jadi saya telah berbincang dengan warden yang lain, mana mulai sem depan handphone tidak dibenarkan untuk pelajar pra. Okey, untuk maklumat tuan dan puan juga, asrama kita ni 5 kali makan. Okey,
pagi, sarapan, tengah hari, makan tengah hari, minum petang, makan malam bermula pukul 6.30 petang untuk pelajar lelaki, dan minum tengah malam bermula pukul 10.30 malam. Jadi 5 kali makan dalam masa satu hari. Jadi mak bapak tak perlu risaulah kalau anak tak ada duit pocik, sebab saya rasa Dewan Makan Asrama pun cukup memberi makan pada pelajar-pelajar ni. Okey. Berkaitan juga dengan pemberian barang sewaktu tempoh selagi pelajar tak balik pun, saya tak galakkanlah mak bapak kerap menghantar barang untuk anak mereka. Biarlah anak mereka di sini berdikari bersama warden dia. Kita pun ada koperasi kalau dia nak beli barang-barang sabun, berus gigi, ubat gigi. Makanan luar memang tak dibenarkan. Selalunya kalau makanan dihantar pun sampai ke Pak Guide, saya yang akan tapis. Maknanya kalau benda tu makanan basah, selalunya saya tak berani nak beri pada pelajar tersebut. Jadi dekat sini saya terus terang lebih baik tiada penghantaran barang-barang basah ni. Cuma pihak asrama akan tetapkan kepada pelajar bila satu tarikh yang pada masa tu mak bapak boleh hantar barang kering, barang basah. Sebab pada masa tu akan dipantau oleh warden sepanjang masa. Jadi tak perlulah risau yang anak tak ada sabun ke, anak tak ada shampoo ke, anak tak gosok gigi ke. Sebab saya berkata ini sebab inilah yang berlaku sekarang. Pelajar mengambil kesempatan, suruh mak bapak datang. Bila mak bapak datang, mulalah dia order makanan-makanan basah apa semua. Kemudian bila mak dia hantar, kita tak tahu makanan tu okey tak okey. Kalau dia beli di kedai, adakah bersih tak bersih. Jadi risikonya boleh sakit perut apa semua. Jadi saya dan warden telah buat keputusan barang basah memang kami tak benarkan kecuali pada tarikh yang kami berikan untuk mak bapak hantar barang-barang tersebut. Okey, berkaitan jika ada terfikir di fikiran tuan dan puan tentang keadaan buli di asrama, InsyaAllah perkara ni tak berlaku di asrama saya. Sebab saya, warden-warden saya, esko-esko asrama memang agak prihatin dengan masalah buli ni. Okay, seandainya pesanlah dengan anak, seandainya terasa diri itu dibuli dari segi mental, fizikal, perkataan, tolong laporkan pada warden supaya mudah bagi pihak kami untuk bertindak. Yang menjadi masalah anak mengadu terus pada mak bapak tanpa memberitahu warden. Kemudian mak bapak pula akan menyerang warden, ataukah anak dibuli tak ada ni, sedangkan kami tak tahu. Itu masalah yang selalu berlaku sekarang. Dengan handphone ada di tangan, sebelum ni banyak fitnah-fitnah berlaku. Jadi sebab tu saya larang handphone. Kali ni saya larang pelajar membawa handphone. Dan kes buli setakat ni saya rasa terkawal. Okay? Saya sendiri seorang yang anti buli. Jadi keselamatan anda, anak anda semua dalam jagaan saya, insyaAllah. Itu sajalah penerangan saya meringkas tentang stop College Kediaman, College Vocational Muar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.